إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أيد أهل النصيحة بالآيات الصريحة والسنة الصحيحة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الناصحين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maka sama-sama kita menyemai, menyukur dan melipat gandakan takwa kita kepada Allah dalam setiap detik kehidupan kita, dengan memastikan segala amal, perbuatan dan tindakan kita selagi dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan mendapat kejayaan hakiki di dunia dan di akhirat. Ikhwanul muslimin, ketahuilah bahawa tiada kejayaan, kebanggaan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini melainkan yang kita berpegang teguh dengan Islam yang kita anuti di dalam segenap aspek kehidupan kita. Manakala kegagalan, kehinaan dan kebinasaan adalah disebabkan kita meninggalkan Islam dengan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada harta benda, kedudukan maupun keturunan dan anak pinak seseorang itu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalannya. Sekiranya elok kedua-duanya, maka eloklah tubuh badan dan kehidupannya dan mendapat kebahagiaan yang hakiki. Islam adalah agama yang telah memperwatakkan hati-hati umatnya dengan ikatan persaudaraan kasih sayang. Umat menghormati dan mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri. Nabi menggambarkan keadaan umat Islam tersebut seolah-olah sebuah binaan yang saling memperteguhkan dan memperkuatkan antara satu sama lain. Agama Islam mengajar umat Islam supaya tolong-menolong dalam melakukan perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan. Namun demikian, manusia secara fitrah seringkali lupa dan lalai dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Surah Taha ayat 115. Artinya, dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Sebab itu Islam menganjurkan agar umatnya sentiasa menasihati dan teguh menegur antara satu sama lain. Ini kerana umat Islam diibaratkan seolah-olah satu jasad dan satu badan. Bahkan di dalam Islam, nasihat adalah merupakan sebahagian daripada agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Maksudnya agama itu nasihat. Rawah Muslim. Di dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amri al-muslimin falaysa minhum, wa man lam yasbah nasihan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li 'ammatil muslimin falaysa minhum. Rawahu Tabarani. Maksudnya, sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka ia bukanlah dari kalangan mereka. Sesiapa yang tidak memberi nasihat bagi Allah
Rasulnya, kitabnya, pemimpinnya, dan orang-orang Islam, maka dia bukanlah daripada kalangan mereka. Ikhwan muslimin, tidak ada penawar yang paling mujarab untuk tabiat manusia yang sering lupa dan lalai itu kecuali nasihat, kerana nasihat itu akan memperingati manusia dan memberi manfaat yang besar kepada mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Dariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melalui hadis tadi kita menerangkan tentang kepentingan amal dan nasihat menasihati dihidupkan di dalam masyarakat, karena ia akan membawa keselamatan kepada seluruh anggota masyarakat. Hadis tersebut juga menunjukkan bahawa amal dan nasihat ini adalah kewajiban yang terkenal ke atas semua perintah manusia, kerana keperluan manusia kepada nasihat lebih besar daripada keperluan mereka kepada makanan dan minuman. Keperluan manusia kepada makanan dan minuman adalah terhad kerana ia hanya keperluan dunia sahaja, sedangkan keperluan kepada nasihat adalah keperluan dunia dan akhirat. Ikhwanul muslimin, keruntuhan, kebinasaan dan kerapuhan akhlak serta kemungkaran di dalam masyarakat pada hari ini adalah kerana manusia mementingkan kebendaan dan diri sendiri sehingga lupa kepada kewajipan terhadap orang lain. Seseorang itu tidak lagi ingin mengambil peduli tentang orang lain, apalagi memberi teguran atau nasihat. Keadaan ini telah menyebabkan moral kemungkaran dan kebincangan di dalam masyarakat. Memberi nasihat sama ada kepada para pemimpin atau rakyat biasa mestilah dilakukan dengan baik, penuh kasih sayang, yang dihiasi dengan adab-adab Islam yang bertujuan untuk membantu dan menunjukkan seseorang itu kepada kebaikan, al-khair dan kebenaran, al-haqqa. Sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari di dalam At-Tarikh bahawa Sayyidina Umar meminta orang ramai supaya memberikan nasihat kepadanya dengan katanya, marhaban bin nasihi abad ad-dahr, marhaban bin nasihi wuduwan wa ashiya. Maksudnya diadu-adukan kepada penasihat sepanjang zaman dan diadu-adukan kepada penasihat setiap hari, pagi dan petang. Sayyidina Umar adalah antara contohnya terbaik, seorang yang sangat menghargai nasihat. Apabila beliau pernah berucap ketika berada di atas mimbar, rahimahullah man ahda ilayya ayuri, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku akan kelemahan aku. Sesuatu nasihat yang diberikan di atas dasar ikhlas dan inginkan kebaikan dan bukan sama sekali dilakukan kerana kebencian, dendam, iri hati, sehingga meruntuhkan dan membuka aib orang lain, kerana ia akan membawa kepada permusuhan, kerosakan dan huru-hara di dalam masyarakat. Oleh itu para salaf ada mengatakan, inna nasihata bainaka wa baina akhika fi sirri nasihah, amma at-tashhir ala malad an-nas fa hiya fadihah. Rawah Abu Nu'aym bin Huliyyah. Sesungguhnya teguran kamu terhadap saudara kamu dalam keadaan tersembunyi, ia adalah nasihat. Adapun teguran yang dibuat secara terang di tengah-tengah orang ramai adalah mendedarkan keaiban orang. Imam Asy-Syafi'i ada mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana, wa man wa'adha 'alaniyatan faqad fadahahu wa khana. Rawahu Abu Nu'aym bin Huliyyah. Sesiapa yang memberi peringatan akan saudaranya di dalam keadaan tersembunyi bersendirian, maka sesungguhnya dia telah memberi nasihat dan memperbetulkannya. Sebaliknya sesiapa yang menegur saudaranya secara terang-terangan, maka ia telah mendekatkan keaiban dan mengkhianati saudaranya. Demikianlah Islam meletakkan kedudukan amalan memberi nasihat sebagai sebahagian daripada agama, dan ia akan memberikan banyak kebaikan kepada manusia apabila nasihat itu benar-benar membetulkan seseorang daripada kekurangan dan kesalahan. Sebaliknya
setelahnya dilakukan tanpa adab dan tata cara yang betul sehingga memalukan dan menyebabkan keburukan orang lain adalah contoh ikhwan muslimin. Di tengah-tengah perkembangan kemajuan hari ini, banyak saluran yang kita boleh gunakan untuk menyalurkan teguran, nasihat dan pandangan secara berdemok dan bijaksana dengan menjaga adab dan etika yang dinyatakan tadi. Namun ada juga orang yang menggunakan saluran-saluran tersebut seperti Facebook untuk menyalurkan teguran dan nasihat yang akhirnya menjadi medan mengutuk dan mengeji, mendalamkan keburukan sehingga memfitnah dan menuduh dengan menggunakan kata-kata kesat yang menyakiti pihak lain. Ini bukanlah termasuk di dalam amalan nasihat yang dikehendaki oleh Islam. Akhirnya, mari sama kita menghidup syukur dan amalan syukur menegur dan nasihat menasihati sesama kita sebagaimana yang dikehendaki oleh agamamu dengan menggunakan kemudahan dan adab penuh bijaksana bagi melahirkan sebuah masyarakat berdaya maju dalam suasana aman harmoni dan hidup penuh kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iqraran bi rububiyyatihi wa iqraman biman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi al-kiram. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلى كلمة الموحدين وأذن لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية مشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملك السلطان كبولي مولى السلطان محمد كريم سلطان Nabi Pertuan Negeri Kelantan dari Naim. Semoga Allah pelihara pun juga Sultan Ismail fitra dunia dan akhirat dari segala bala bencana dan perangan mereka yang zalim. Asbahallahu mulkahu wa ihsanah wa fayyadahu 'abdahu wa jadahu min al-khairi ma syaa. Allahumma ajil syar'a syarif lahu wa yuzari sabilan wa minhaja.
وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما